Tanya dengan member-member. Kan? Hampa akan undi yang mana satu? Hampa akan undi BN ke, PN ke, apa benda. Okey. Rakyat Malaysia punya pandangan sekarang ni, tuan-tuan. Rakyat Malaysia punya pandangan sekarang ni adalah dia tak kisah dah. Dia tak kisah dah Barisan Nasional ke, PN ke apa sekarang ni, dia tak kisah. Yang dia nak tahu sekarang ni adalah kedudukan kes mahkamah. Dia nak tahu yang paling khusus sekarang, sekarang ni, yang paling rakyat fokus sekarang ni adalah kes berkaitan dengan Zahid Hamidi. Rakyat nak tahu tentang kedudukan berkenaan dengan kes Zahid Hamidi. Tak kisahlah. Mereka nak buat PAU. Mereka nak desak PAS. Nak suruh orang PAS duduk dengan Muafakat Nasional ke. Nak pilih Muafakat Nasional ke. Nak pilih Barisan Nasional. Tak kisah. Apa pun terpulang lah. Sebab lah ni bukan duduk di dalam pilihan raya. Nak pilih mana pun ikut suka. Kalau kata mereka nak pilih hak mana-mana satu nanti, kalau kata bertembung, kita bertembung lah. Tak kisah. Kita lawan lah. Kita fight lah. Ikut suka lah macam mana. Sebab apa? Mereka suka orang Melayu. Balah. Dengar orang Melayu. Tapi apa yang paling utama sekarang ni? Isu yang paling utama. Isu yang paling utama hari ni, rakyat nak tengok geng-geng yang kena kes mahkamah ni, keputusan dia sebelum tukar kerajaan ataupun sebelum nak pilihan raya ke apa ke, rakyat nak tahu nak tahu dulu. Sebab apa? Hari ni rakyat dah tahu dah. Rakyat dah tahu yang mengatakan bahawa duit yang mereka selewengkan ini, duit yang mereka gunakan ini, duit yang mereka kaya-rayakan diri mereka dan ahli keluarga mereka, segala macam apa semua ni, daripada mereka ni hanyalah orang yang biasa. Bila mereka menyertai politik pada tahun 1970 something, depa jadi millionaire sehingga sekarang ni, rakyat dah tahu yang mengatakan duit yang depa gunakan ni, duit yang mana anak depa ni beli kereta besar-besar adalah orang kata anak-anak depa beli kereta besar, hotel besar apa semua ni adalah dengan menggunakan duit rakyat. Hari ni duit rakyat dah tahu dah macam mana menteri ni boleh dapat duit. Rakyat dah tahu dah macam mana menteri ni boleh dapat projek dan sebagainya. Sebab apa? Hari ni ada media sosial. So, rakyat membaca macam mana sistem perbendaharaan negara. Rakyat membaca hari ni macam mana sistem kewangan negara dan sebagainya. So, rakyat hari ni dah tahu. Rakyat hari ni dah buka minda. Rakyat dah tahu, okey, selama ni aku beli barang. Selama ni aku beli barang, rupanya taxnya aku bayar ni lah duk bayar gaji mereka. Aku beli kereta, aku duk kerja apa semua, kena income tax dan sebagainya. Duit aku ni semualah aku kerja supaya apa? Supaya mereka ni mendapat gaji dan sebagainya. Aku pilih mereka untuk apa? Aku pilih mereka adalah sebagai wakil bagi diri aku untuk menguruskan tempat tinggal aku dan untuk menguruskan negara aku. Sebab apa? Sebab aku sibuk nak kerja. Aku tak ada masa nak fikir tentang negara dan sebagainya. Tapi bila aku pilih mereka, bila aku lantik mereka samun dan mereka gunakan duit untuk mengkayakan diri mereka, ada beranak mereka dan sebagainya. So, fokus rakyat hari ni. Apa fokus rakyat hari ini? Fokus rakyat hari ini adalah untuk melihat mereka ini didakwa. Mereka bersalah ke tak bersalah ke mestilah ditentukan oleh mahkamah. Sebelum bubar parlimen ke, sebelum tukar kerajaan ke, apa yang rakyat nak tahu dulu adalah selesaikan kes di mahkamah. Tak kisahlah. Mereka nak keluar kenyataan, nak suruh, nak memaksa orang PAS suruh pilih ke, nak keluar kenyataan itu ini kan dalam surat khabar. Tak kisah. Apa yang paling penting hari ini adalah fokus utama. Rakyat nak tahu duit yang rakyat guna, duit yang hampa gunakan untuk kayakan keluarga hampa di diri hampa sendiri tu, menggunakan duit rakyat. Rakyat nak tahu. Rakyat nak tahu hampa kena masuk Sungai Buloh dan sebagainya. Mana kau tahu apa buktinya? Ya, betul. Semua orang tak tahu. Dan nak tahu benda ni kena tunggu kes mahkamah. Bila kes mahkamah selesai, maka orang akan tahulah. So, apa-apa pun kat mahkamah. Bukan dekat dalam media sosial. Bukan dekat dalam surat khabar. Bukan dekat dalam tempat ni dah. Apa pun bukti bila sebut tentang reasonable doubt, keraguan munasabah. Bila sebut tentang Evidence Act ataupun pembuktian akta akta keterangan evidence bukti. Bila sebut tentang beban pembuktian dan sebagainya, semua duduk dalam mahkamah.
Dia bukan duduk dekat luar. Dekat luar kita bukan boleh sembang tentang reasonable doubt apa semua ni, keraguan munasabah. Orang kata kita gila tak munasabah. Sebab benda ni nak kena duduk kat dalam, orang kata apa, mahkamah dan sebagainya. Begitu juga dengan evidence dan sebagainya, bukti. Kalau kita duk sembang kat luar dan kita duk tanya kat halang Facebook bukti, dan orang akan kata dia ni gila ke apa. Sepatutnya kes dekat benda ni kita bagi selesai kat dalam mahkamah dan sebagainya. Itu yang lebih terbaik lah. Bukti tidak ada. Apa yang bukti tidak ada? Apa yang bukti tidak ada? Saya nak tanya lah, apa yang bukti tidak ada tu? Apa yang bukti tidak ada? Dia bukan kira duit bertimbun ke apa. Mereka mesti membuktikan. Bukan kita kerajaan kena buktikan. Mereka kena buktikan. Sebab apa? Mereka telah pun menyeleweng duit rakyat. So mereka kena buktikan lah kan. Duit tu nak guna untuk apa dan sebagainya. Sebab sekarang ni ada pengeluaran. Kerajaan dah bagi tahu, okay, ada pengeluaran daripada Yayasan Akal Budi. Ada pengeluaran daripada MOF. Ada pengeluaran daripada YMDB. So mereka lah kena buktikan. Mereka kena buktikan bahawa duit-duit ni apa benda yang mereka guna. Untuk rakyat kan, untuk diri mereka. Orang Malaysia semua tahu tak ada masalah apa bang. Saya tak perlukan orang Malaysia kenal saya untuk apa. Saya bukan nak jadi Perdana Menteri. Saya bukan nak jadi Perdana Menteri. Saya bukan nak jadi YB. Saya hanya ordinary citizen yang meluahkan isi hati secara tersangkut-sangkut. Meluahkan isi hati dan juga apa yang saya tahu, dan orang akan menyemak apa yang saya cakap. Tidak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Jadi hari ni kita nak cerita sikit lah tuan-tuan, berkenaan dengan bila ada presiden mereka presiden mereka mengeluarkan kenyataan. Nak pakai baca Quran apa ni, seluar pendek. Saya pakai seluar pendek malam ni orang kata apa, lain hari lah. Kalau bukti tak ada, nak dakwa pun tak boleh di mahkamah. Mereka tak tahu tentang kedudukan kes Zahid ni. So kalau mereka tahu tentang kedudukan kes Zahid ni, mereka sendiri pun akan malu dengan presiden mereka. Yang pertamanya tuan-tuan, kita kena tahu tuan-tuan, ada rakan saya hantar kepada saya tadi tuan-tuan. Rakan saya kata, dia hantar kepada saya. Dia kata, orang yang pertama mendedahkan berkenaan dengan salah laku YMDB adalah Zahid Hamidi, bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya terkejut. Lepas tu rakan saya pun hantarlah satu surat. Surat ni bertarikh tahun 2015 ke 2016 macam tu lah. Zahid meminta supaya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuk membuat sejumlah undi tidak percaya kepada Najib Razak, kerana beliau yakin bahawa Najib Razak terlibat di dalam skandal YMDB yang boleh melemahkan parti UMNO dan menyebabkan orang tidak percaya kepada kerajaan. Surat Zahid ada. Tuan-tuan boleh cek surat undi tidak percaya yang dikeluarkan oleh Zahid pada tahun 2016. Tuan-tuan boleh pergi cek 2015 kan 16 macam tu lah. So Zahid yang awak keluar mula-mula. So Zahid mula-mula dia sendiri yakin. Dalam surat itu dia kata dia yakin bahawa Najib Razak terlibat dalam skandal YMDB. Dan dia telah membuat bersama-sama dengan surat itu, dia telah menyertakan cadangan untuk menubuhkan kabinet yang baru dengan menamakan dirinya Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Di dalam surat yang tersebut, dia sendiri menamakan nama dia. Jadi surat tu adalah member saya hantar kat saya. Member saya hantar kat saya. So dia yakin. Jadi selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin kena pecat, lepas dia jadi vice president, selepas dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia sudah hilang keyakinan. Dia kata Najib tak bersalah dalam kes YMDB. Dia kata Najib tak bersalah dalam kes YMDB. Sebab apa? Sebab dia dah dapat jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Lepas dia buat naya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia yang mula-mula melaksanakan pakatan ni adalah Zahid Hamidi.
Zahid Hamidi buat surat supaya orang sokong dia untuk dia jadi Perdana Menteri pada tahun 2015 ke 2016 macam itulah. Ada surat dia ada tuan-tuan. Tuan-tuan saya cari tuan-tuan. Surat saya cari. Ada member saya tadi Nanti saya hantar kat dalam grup tuan. Nanti saya hantar kat dalam grup. Ada rakan saya hantar ni Ada. Daripada koyak mampus pergi daripada. Ni pun dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh UMNO punya website lah tuan. UMNO punya website dikeluarkan oleh depa sendiri. Bukan kita yang keluarkan. Ada. Saya internet slow. Kita biar dulu kita biar dulu. Internet slow. Nanti saya buka. So Zahid dia yakin tetapi selepas dia mendapat jawatan imbalan Perdana Menteri jadi dia tak yakin dia tak yakin dah. Dia kata Najib Razak tak bersalah dalam kes YMDB, sedangkan dia lah yang buat gerakan pertama. Sebab apa? Sebab dia adalah Menteri Kementerian Dalam Negeri. So pada pandangan dia pihak berkuasa telah membuat penyiasatan dan dia mengetahui bahawa Najib Razak bersalah. Share sikit surat tu Wan Cik Man. Ya boleh. Kita tahu Wan Cik Man kita rajin mendedahkan. Kita share. No problem. Kita bagi punya. Bagi orang mereka buka mata. Mereka order bosku. Tiba-tiba dapat awakku. Ada. Jangan risau. Ada. Saya baca dulu. Ada. Ada. Jangan risau. Ada. Internet dah slow sikit kawan. Kita mau buka apa yang susah. Sekarang sekejap di manis. Sekejap di manis. CSNK kira awak Zahid ni naturalisasi lah. Dah macam pemain bola sepak lah. Dia Zahid Hamidi dia naturalisasi. Dia bukan orang Melayu. Dia main. Dia dulu mula-mula dia main. Dia dulu adalah dia orang kata apa? Hebat kerja tukang rumah kot Walk Walk lepas tu tahun 1976 dia masuk UMNO. Dia masuk UMNO, dia jadi orang kata apa? Dia jadi ketua pemuda UMNO sebab Anwar Ibrahim angkat dia. Banyak otak bukan banyak otak bang. Ini cerita bang. Ini betul yang cerita bang. Saya tak ada otak yang ini cerita. Dia manis. Sekejap ayo harap balik. Sekejap internet ada slow sikit internet ada slow sikit. Saya punya hotspot bini aduh. Okey, surat ni sulit. 9 Disember 2016. Demi negara memulihkan dan memperkasakan Barisan Nasional. Merujuk kepada perkara di atas, Malaysia adalah merupakan tanah tumpah darah tercinta di mana kepimpinan terdahulu telah berkorban dan bersatu padu membina sebuah gagasan negara yang utuh dan menempa nama di perstada dunia. Namun tidak dinafikan maruah negara semakin tercalar dengan pelbagai skandal yang terpalit membabitkan individu yang tertinggi yang kita sedia maklum mengurus tadbir negara atas kepentingan peribadi. Kita sangat maklum dengan kebenaran skandal-skandal yang terpalit ke atas Datuk Seri Najib Razak, yang mana tindakan beliau dalam mencuci namanya semakin membawa Malaysia daripada sudut sosioekonomi dan penyatu paduan masyarakat ke arah yang lebih menggusarkan. Malah Barisan Nasional juga hakikatnya semakin lemah di segenap peringkat atas tindakan beliau yang sekali membawa kita selaku pemimpin dan wakil rakyat ke arah kejatuhan. Hakikatnya kita lemah namun dilihat kuat kerana pembangkang buat masa ini lemah
suatu hakikat yang kita harus terima. Oleh itu saya mencadangkan kita wajib mengambil tindakan yang drastik dalam menyelamatkan Barisan Nasional agar terus menerajui Malaysia sekurangnya dengan mengembalikan undi 2/3 dalam Dewan Rakyat sebagai tanda aras kepercayaan kembali rakyat kepada kita. Tindakan yang harus diambil dalam masa terdekat adalah memberi tekanan kepada Datuk Seri Najib Razak dan daripada dalam di segenap peringkat parti komponen Barisan Nasional untuk mendesak beliau meletakkan jawatan. Sekiranya beliau masih berkeras dalam usaha mengaburi perihal skandalnya, suatu usul undi tidak percaya haruslah dilakukan pada sidang parlimen akan datang. Saya juga melampirkan senarai cadangan kabinet yang lebih efisien di mana saya yakin mampu berkhidmat demi Malaysia yang lebih baik. Senarai ini jelas tidak menampilkan beberapa nama dalam memecahkan tradisi kuasa turun-temurun dari legasi keluarga ke keluarga dan anak beranak. Juga bagi mengelakkan nepotisme dan kronisme yang membarah di dalam Barisan Nasional. Berikut adalah lampirannya. Misalnya, lampiran. Lampiran dia apa benda lampiran dia? Zahid dia mencadangkan diri dia sebagai Perdana Menteri. Dengan ini saya mencadangkan bahawa saya sebagai Perdana Menteri Toya Makmin. Saya dah kata dah, Zahid dia ada niat nak jadi Perdana Menteri. Dia kata dah, Zahid dia bosku, dia setia lah Zahid Hamidi ni. Setia apa? Okey, saya mencadangkan diri saya sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan YB Encik Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nur Jazlan, Dr. Ashraf Wajidi Mas Rayanti, SK Dewasami, Joseph Entolu, Osman Aziz. Banyak gila ni surat. Surat ni bukan saya nak tipu. Saya sibuk dalam grup saya. Saya sibuk dalam grup saya. Saya buat dalam grup saya, tuan saya sibuk dalam grup saya. So, ni tanda tangan. Tanda tangan dia. Tanda tangan yang sama. Tanda tangan yang sama, dia sign surat menyokong kepada Anwar. Tanda tangan yang sama. Ni sebelum dia dapat jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia yakin kata Najib Razak. Najib Razak telah melakukan skandal YMDB. Kita viralkan surat ni tuan, kita viralkan. Mereka cukup marah tuduh sampai butuh faham keluar habis. Relax pakcik. Relax pakcik, ni surat betul pakcik. Kita bukan main-main punya surat sampai keluar habis. Sabar pakcik. Jangan duk teruk-teruk sangat. Sabar. Mau kena banyak sabar. Keluar habis. Keluar habis perkataan. Jadi ni surat ni tuan-tuan nak dapat bukan yang senang. Kena cari Syafiq Alim Syafiq Alim dia tahu lah macam mana dia nak dapatkan surat-surat ni. Dia ingat depa saja. Ordinary citizen tak boleh politik. Dia ingat depa saja ada risikan. Kita pun ada. Hampa Romanov belah sini ejen apa ada. Belah sini pun ada. Belah sini pun ada juga. Apa yang ada risikan. Kami apa ada risikan ke? Hampa hubung tim risikan Romano. Belah sini ada apa nama? Orang panggil apa? Risikan apa? Nama apa? Detektif apa? Wonen. Tuan, saya tengah send. Macam mana nak join group? Sekarang saya nak bagilah link group ni. Hamba sabar Ustaz. Apa ingat kita tak ada surat? Kita ada surat tuan. Dah send. Ustaz, nak bagi link group. Hamba boleh viral lah surat ni Okey, Syirah ni spy ingat depa ada ejen Romano. Kita pun ada juga jangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. CDV gelap makin berkipas lah depa. Aircon dah pun tak rasa tu apa pasal dia.
Jadi tuan-tuan, mereka duk kelang kabut, bosku boleh kan Zahid, Okey, saya dah ni, spy, Ingat mereka ada ejen Romano. Keluar. Mana pin, Surat boleh buat. Ni bukan surat buat, bang. Surat original, abang. Surat original, bukan surat buat, tanda tangan dia pun. Original, kalau tak betul, pergi buat report, kalau tak betul, pergi buat report. Apa masalahnya? Apa tak keluar, Apa, link tak keluar, Saya dah share dah. Oh, mereka duk spam. Mereka duk spam gambar babi, Wajak ni. Siapa dia ni, Mana link, Maman telur, Link. Tuan-tuan, saya share lagi, lagi sekali, Saya share lagi sekali. Tak keluar, Mereka duk spam macam-macam gambar ni. Ni. Tak keluar, Okey. Okey, surat ada, tuan-tuan, Surat boleh scroll surat. Saya dah bubuh, saya dah bubuh, Saya dah bubuh surat. Okey, tuan-tuan, So, Zahid Hamidi, tuan-tuan. Zahid Hamidi, dia yakin kata Najib terlibat dalam skandal YMDB. Tapi masalahnya apabila dia dapat jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, tiba-tiba Najib tak bersalah. Najib tak bersalah. Itu yang jadi masalahnya lah. Itu yang pertama lah, tuan-tuan. Itu yang pertama. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan jugalah. Untuk tuan-tuan, pengetahuan tuan-tuan juga. Apabila Zahid buat keluar kenyataan hari ini, Zahid Hamidi dia buat keluar kenyataan. Dia keluar kenyataan yang mengatakan bahawa tidak ada kerjasama dengan PKR. Sebab apa dia buat keluar kenyataan macam tu? Dia buat keluar kenyataan macam tu sebab dia nak mempertahankan jawatannya sebagai Presiden UMNO. Dia nak mempertahankan jawatannya sebagai Presiden UMNO. Supaya apa? Supaya dia boleh jadi Perdana Menteri. Sebab ni hajat dia untuk jadi Perdana Menteri. So dia boleh jadi Perdana Menteri lah kalau dia jadi Presiden UMNO. Sebab itulah dia buat keluar kenyataan macam tu. Jadi pada hakikatnya sebenarnya, tuan-tuan, hakikatnya sebenar-benarnya, memang dia ini ada kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Dekat mana buktinya? Buktinya adalah sehingga ke hari ini Zahid Hamidi tidak pernah menafikan bahawa surat sokongan kepada Anwar itu adalah palsu. Malah Zahid Hamidi sendiri tidak pernah membuat laporan polis yang mengatakan bahawa surat itu adalah palsu. Dan saya rasa sudah tiba masanya Anwar Musa mendedah, Tan Sri Anwar Musa mendedahkan perihal yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita tahu surat itu dihantar dekat mana. Dan selepasnya surat itu dihantar pergi ke tempat itu, maka wakil daripada tempat itulah yang memberikan surat tersebut kepada Anwar Musa. Sebab apa? Anwar Musa pergi berjumpa. So Anwar Musa kena mendedahkan perkara ini. Dia kena mendedahkan kedudukan original. Surat yang original lah. Dia kena tunjuk yang ada penerimaan. Yang mengatakan bahawa surat ini betul Zahid telah hantar. Dekat mana Zahid hantar dan macam mana Anwar Musa mendapatkan surat itu. Sebab apa? Anwar Musa hari ini tidak ada benda yang lain. Dia tidak ada senjata yang lain kecuali dia mendedahkan perkara yang sebenar-benarnya. Dia tidak boleh menafikan benda ni. Dia kena mendedahkan perkara yang sebenar-benarnya. Macam mana dia boleh dapat surat tu? Dan surat tu siapa yang bagi kepada dia? Apa yang menyebabkan dia yakin yang mengatakan surat itu adalah original. Dan dia kena nyatakan kepada keseluruhan orang supaya orang tahu memang betul
Zahid ini ada buat kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Itu adalah berkaitan dengan surat. Selepas surat, tuan-tuan. Selepas surat, ya setuju Syafiq. Kenapa awak Zahid tak nafikan? Ya betul ya, dia tidak menafikan, dan kita juga minta kepada Anwar Musa supaya dia juga mendedahkan. Macam mana dia boleh dapatkan surat tu? Macam mana dia boleh dapatkan surat tu? Siapa yang bagi kepada dia surat tu? Itulah yang kita kena tahu. Ni semua geng. Okey tuan-tuan. Itu adalah berkaitan dengan surat. Yang keduanya adalah kenyataan akbar. Tempat tu dekat mana? Tempat tu Anwar Musa je yang tahu tempat tu kat mana. Saya tak perlu nak jelaskanlah surat tu tak mana. Sebab saya sendiri pun ada orang dah bagi tahu, ada orang dah tunjuk dah surat tu. So saya tahu surat tu Anwar Musa dapat daripada mana, dan benda tu dia sendiri kena bagi tahu. Bukan orang lain yang boleh bagi tahu. Dia sendiri kena bagi tahu sebab dia yang pergi jumpa. Sebab dia yang pergi jumpa dan dia sendiri dapat surat tu. So bila dia sendiri yang dapat surat tu, maka dia sendiri yang kena dedahkan. Supaya orang ramai dapat tahu, oh inilah perangai Zahid. Rupanya Zahid memang bersekongkol dengan PKR dan HAP dan sebagainya. So benda ni duduk kat Anwar Musa. Sekiranya Anwar Musa dia fikir tentang kedudukan negara lah. So Anwar Musa lah yang kena dedahkan. Barulah orang percaya. Sebab ini adalah the last choice. The last choice. Sebab apa? Ni adalah senjata yang terakhir. Hanya Anwar Musa saja yang boleh membuktikan. Okey tuan-tuan. Yang kedua adalah berkenaan dengan kenyataan akbar. Kenyataan akbar yang seakan-akan dengan kenyataan daripada Anwar Ibrahim. Dan kenapa Zahid memecat Setiausaha Setiausaha Akbar Barisan Nasional, walaupun dimaklumkan bahawa jawatan yang dipecat tu tidak pernah wujud. So itu yang kita nak tahu. Kenapa Zahid dia orang kata secara spontan dia memecat jawatan yang tidak pernah wujud langsung dalam Barisan Nasional. Itu adalah bukti yang kedua lah tuan. Bukti yang ketiganya adalah berkaitan dengan rakaman suara. Zahid Hamidi tidak pernah menafikan. Dia tidak pernah menafikan bahawa rakaman suara tu bukan rakaman suara dia. Dia tidak pernah menafikan bahawa dia memang mesyuarat untuk ajak pergi duduk dengan DAP dan juga Anwar Ibrahim. Dia tidak pernah menafikan. Ini bukti yang seterusnya. So hari ni kalau orang UMNO percaya kepada Zahid Hamidi ni memang bodoh lah tuan. Saya cakap tu terang lah, memang bodoh. Sebab surat ada, rakaman suara ada, semua ada. So kalau mereka percaya dengan kenyataan Zahid hari ni yang mengatakan dia tidak ada hubungan dengan Anwar, memang betul-betul kaldai lah Memang betul-betul kaldai. Dah lah dia tu Zahid dah kaldai lah. Lepas tu dia punya pengikut dia pun lebih kurang kaldai sama dengan dia juga. Jadi kaldai. Okey tuan-tuan, sekejap tuan, saya ambil ayat. Ayat habis pula dah. Waktu otak weh. Jadi nenek mami terwaktus. Nenek mami dah tak ada. Habis dah internet. Oh, tahu. Apa ini? Rakaman suara scheme of thing macam mana? Apa kena mengena rakaman suara scheme of thing? Ustaz tuan-tuan saya nak baca kat dalam grup Ustaz. Ada tak? Mereka masuk ada yang baca surat tak? Ni masuk daripada live Dia surat boleh scroll kan? Surat boleh scroll tuan kan? Surat boleh scroll surat boleh ambil surat boleh ambil kat dalam tu. Bukan kaldai depa duk buat gambar depa rinzi dah. Depa ingat kaldai ni binatang. Kaldai ni bukan binatang. Kaldai ni bukan binatang. Dia adalah depa dak ubat kan. Dia kata Syafiq Alim ni duk panggil kat Zahid kaldai. Kaldai bukan binatang. Hangpa nak tahu kaldai apa? Hangpa kena pergi tanya dengan hangpa kena pergi tanya dengan orang kata apa? Ya Datuk betul Hangpa kena pergi tanya dengan orang Penang. Orang Penang tahu kaldai tu apa? Kaldai dia bukan binatang.
Dia Khaldai ni dia special untuk Zahid boleh pakai. Sebab dia jiran dengan Pulau Pinang. So dia seorang yang boleh pakai. Dia bukan binatang. Dia special sikit daripada binatang. Khaldai binatang tu dia lain. Dia donkey. Ni dia lain. Dia Penang punya Khaldai dia lain. Dia upgrade sikit. Dia hebat sikit daripada Khaldai. Ada masuk Terima kasih tu kuat suara terima kasih. Memang kena kuatkan suara. Kat neraka terbakar tekuk. Tu dia boh. Harus lebih ramai tahu isi kandungan ni Perjuangan Melayu, konon harta Melayu kau bagi kat Cina. Terima kasih Fik, ramai dah dapat cerita panas boleh surat ni hangpa boleh pergi masuk lah FB Ratu Naga. Surat tu ada saya dah buah dah. Surat tu original ke bohong tu? Original kan bohong. Orang tengok orang tahu dah kata original tu. Nak edit macam mana? Buat scroll atas tu ada Fik upload Macam mana saya nak buat tekan apa tekan pin dah pin kan. Macam nak pin tak ada pin. Okey tuan, orang Penang tanya aku Khaldai tu apa? Lama orang Penang tanya Khaldai tu apa? Dia Khaldai dia special, dia Zahid dia boleh pakai Khaldai ni. Orang lain dia tak boleh pakai Khaldai ni. Okey tuan, sekiranya tunggu pau je serabut betul tak ada masalah apa. Sekiranya tuan-tuan sekiranya halam pilihan raya nanti Zahid Hamidi dah. Sekiranya depa menang lah, sebagai contohnya Zahid menang sebagai presiden. Kerana depa sayang tuan-tuan kepada presiden depa. So rakyat Malaysia kena tahu kedudukan kesilapan Zahid Hamidi ni. Apa benda kesilapan dia buat? Dia bukan satu kesilapan ni tuan-tuan, banyak. Kalau tuan-tuan nak tahu lambakan Bangla yang tuan-tuan duk pening kepala hari ni, apa yang Bangla banyak sangat dekat dalam Malaysia ni? Dekat sana ada Abang Bai, sini ada Abang Bai, sana Bai, sini. Orang kata apa sekarang ni Bangla duk main TikTok pula tuan-tuan. Naik semua baru ni keluar pula dengan lagu apa? Yona Boy kan. Allah, tengok pun rasa macam nak pergi lempang dia laju-laju. Yang ramai Hangla yang duduk dekat dalam negara Malaysia ni, bapa dia adalah Zahid Hamidi lah. Pada tahun 2015 Zahid telah meluluskan kemasukan Bangla sebanyak 1.5 million yang masuk dalam negara kita. Zahid Hamidi ni adalah bapa Bangla di Malaysia. Dia adalah bapa pembebasan Bangladesh dekat Malaysia. Jadi yang tuan-tuan duk rasa semak dengan Bangla apa semua ni, dia lah orang yang bawa masuk. Lepas tu dengan pelacuran mai daripada Taiwan apa semua, bapa pelacuran negara dia lah. Sebab apa? Yang masuk mai dekat dalam negara kita berapa ratus ribu yang dia luluskan, yang dia manipulasikan projek tu, Zahid punya kerja lah. Yang negara kita boleh jadi macam dengan Indonesia sekarang ni, yang penuh dengan warga negara Indon, dia punya kerja juga tuan-tuan. 8 juta Indonesia yang masuk main negara kita. So warga asing yang banyak dalam negara kita ni, warga asing yang lebih daripada orang India yang duduk dalam negara kita Malaysia ni, adalah kerana apa? Kerana Zahid Hamidi lah yang buat masuk. Itu adalah yang pertama. Dia telah mengurangkan peluang pekerjaan rakyat Malaysia. Dia telah mengotorkan tempat-tempat dekat orang kata apa, negara Malaysia. Dan dia telah membuat lambakan warga asing, jenayah dan sebagainya dekat dalam negara kita Malaysia. Ini semua berlaku pada zaman Zahid Hamidi. Zahid Hamidi lah bawa semua. Dia lah bawa masuk Bangla, dia lah bawa masuk China, dia lah bawa masuk Indonesia. Semua dia bawa masuk. Rohingya pun dia juga bawa masuk. Lebih kurang pada zaman tu dia bawa masuk 250,000. Selamat malam Rohingya. Zahid Hamidi punya kerja juga. Itulah punca pertama lah yang tuan-tuan kena benci kat dia. Sebab apa? Hari ni rakyat Malaysia hari ni tertekan, rasa tension dan sebagainya. Kenapa? Kerana warga asing. Hari ni pergi kat mana-mana pun semua warga asing. Ada baru ni pun
Isu dekat KL tu pun warga asing, semua orang anti dengan warga asing, dengan kes di BKL warga asing, semua warga asing. So kalau tuan-tuan benci warga asing, ingatlah muka Zahid Hamidi. Dialah bapak warga asing kat dalam negara kita. Dialah yang awak masuk. Adalah dia punya alasan dulu. Sektor 3D lah, 4D lah, semua DD semua ada. Semua dia punya D, dia punya kepala dongki pun. Sebab tu lah orang panggil dia Khaldai. Sebab itulah orang panggil dia Khaldai. Sebab dia lah yang awak masuk semua. Itu adalah faktor yang pertama. Pak Zahid Hapap Hanglasia. Ya, betul. Faktor yang kedua apa benda? Faktor yang kedua kenapa orang tak boleh nak pilih mereka ni? Sebab Zahid Hamidi punya kes ni tidak ada orang dalam Malaysia, dekat dalam dunia ni yang buat. Tidak ada mana-mana pemimpin di dunia ni yang pernah buat kes macam Zahid Hamidi punya kes. Kes dia ni memang tak ada standard. Tuan-tuan, walaupun Pablo Escobar tu orang kata hebat, Zahid ni lagi gila dia punya kes daripada Escobar. Sebab apa? Pablo Escobar walaupun dia jual drug dan sebagainya, dia hanya jual drug, dia tidak ambil hak anak yatim. Zahid ni tak. Zahid punya kes ni adalah kes yang mana pemimpin di dunia, mana-mana menteri pun tidak pernah buat dia punya kes. Dia punya kes apa benda tuan-tuan? Yayasan Akal Budi. Yayasan Akal Budi ni menerima derma daripada orang untuk bagi kepada orang susah, ibu tunggal dengan anak yatim. Jadi duit yang orang duit yang orang bagi untuk bagi kepada orang susah dan sebagainya, duit ni Zahid gunakan untuk diri dia sendiri. Dia gunakan untuk dia punya keluarga dia. Sepatutnya duit itu dibagi kepada ibu tunggal, sepatutnya duit itu dibagi kepada anak yatim, tetapi duit itu dia guna untuk apa? Dia guna untuk bayar kredit kad. Dia guna untuk bayar rotek kereta. Dia guna untuk bayar insurans kereta. Dia guna untuk beli hotel dekat anak dia. Dia guna untuk beli banglo dekat adik dia. Inilah yang berlaku dekat negara kita sekarang ni tuan-tuan. Duit yayasan sepatutnya duit ni kita kena bagi kepada orang susah, kena bantu orang susah, ibu tunggal dan sebagainya. Tapi Zahid guna duit ni untuk diri dia sendiri. Ini masalah kes yang paling hina sekali. Mana ada orang pernah buat kes macam ni? Ada orang mereka bagi tahu kat saya. Dia kata apa? Dia kata ambil pilah Zahid nak guna duit tu. Sebab duit tu yayasan tu dia punya. Yayasan Akal Budi tu dia punya. Dah memang yayasan tu dia punya. Tapi duit tu macam mana mai? Duit tu mai daripada orang derma. Orang derma, Zahid muka bangin macam gangster kot Fi. Tu pasal dia. Orang derma duit tu. Orang buat amal jariah. Bukan Zahid buat amal jariah. Orang bagi duit tu. Kerajaan bagi duit tu. Untuk apa? Untuk dia agihkan kepada orang susah dan anak yatim. Yayasan tu memang hak dia punya. Tidak ada sesiapa menafikan. Dan yayasan tu objektif dia adalah untuk apa? Menguruskan dana untuk agihan kepada orang susah. Itu objektif dia. So yayasan tu Zahid dia pengurusi untuk apa? Untuk dia menguruskan supaya orang susah dapat dana ni. Tapi masalahnya orang susah yang dapat Zahid. Zahid Hamidi menteri, itu orang susah yang dapat. Orang derma untuk dia. Ini jadi masalah. Kalau dia menang dalam PAU, rakyat Malaysia perlu pastikan bahawa jangan bagi muka kepada dia. Sebab belum ada. Kalau kata dia boleh ambil hak anak yatim, kalau kata dia boleh ambil hak orang susah, tuan-tuan, hak orang lain lebih lagi dia boleh ambil. Hak orang lain lebih boleh ambil. Kalau orang yang macam ni, tuan-tuan, orang yang macam ni, kalau dia boleh ambil hak orang susah, kalau dia boleh ambil hak anak yatim, dia boleh ambil hak ibu tunggal, dia boleh buat lebih daripada itu. Sebab tu masa dia jadi menteri di Kementerian Dalam Negeri, rasuah berluar-luasa. Pelacuran berluar-luasa. Pusat perjudian berluar-luasa. Sebab apa? Sebab dia tak hirau. Dia tak kisah dah tentang pusat judi, tentang pelacuran dan sebagainya. Sebab dia dah boleh ambil duit orang susah. Kalau dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan bayangkan apa yang dia sanggup buat. Orang macam ni, tuan-tuan, dia sanggup buat apa saja termasuk menggadaikan negara. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir balik pada zaman siapa yang paling teruk sekali kes jenayah? Pada zaman Zahid Hamidi. Zahid Hamidi punya zaman semasa dia menjadi menteri di Kementerian Dalam Negeri, rumah pelacuran bertumbuh macam cendawan tumbuh. Rumah pelacuran, rumah urut dan sebagainya, pelacur daripada China dan sebagainya tumbuh.
Sebab apa? Sebab masa tu dia jadi menteri. Sebab waktu dia jadi menteri lah yang banyak yang pusat tumbuk. Dan waktu dia jadi menteri jugalah banyak kedai mesin judi dan sebagainya. Waktu dia jadi menteri. Sebab apa tuan-tuan? Saya dah bagi tahu dah kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak negara kita rosak, kalau tuan-tuan nak negara kita lingkup, maka pilihlah Zahid Hamidi. Pilihlah Zahid Hamidi. Orang yang macam ni tuan-tuan, dia sanggup buat apa saja. Tuan-tuan bayangkan, dia nak bagi anak dia jadi pengurus hotel, dia gunakan duit anak yatim, dia beli hotel, dia lantik anak dia menjadi director kat hotel tu. Adakah orang sanggup buat perangai macam ni? Mana ada orang sanggup buat? Orang yang betul-betul hati kholu ya. Orang Kedah panggil orang yang hati kholu ataupun siam perut hijau. Siam perut hijau je buat perangai macam ni. Manusia kalau dia ada hati, dia takkan buat macam ni. Sebab dia ada secebih ihsan kat diri dia. Orang yang kholu macam ni, dia sanggup buat macam-macam. Kalau orang yang kholu macam ni, kita angkat dia, apa yang akan berlaku? Lingkup negara. Dia boleh jual negara. Dia tak kisah dah tentang apa. Dia tak kisah dah kedudukan bangsa ke. Dia tak kisah dah kedudukan agama ke. Dia tak kisah dah tentang kedudukan negara kita. Sila air bulan, negara kita pun dia boleh jual dekat USA. Sila air bulan lah. Dia dengan Anwar lebih kurang sama. Seli bukti apa? Bukti ambil baca dalam surat khabar dunia zaman bukti ambil baca dalam surat khabar bukti ambil baca dalam surat khabar lah. Zahid Hamidi is watching bagus bagi dia watching pun tak apa, tak ada masalah apa. Cakap pasal kebenaran. Kata hina habis makan anak yatim. Tuan-tuan, mereka tanya kita pasal kebenaran. Kita suruh mereka cerita tentang kedudukan Yayasan Akal Budi. Presiden dia sendiri pun tak boleh nak cerita tentang kedudukan Yayasan Akal Budi. Tidak ada seorang ahli UMNO pun yang boleh cerita tentang kedudukan Yayasan Akal Budi. Tuan-tuan, yayasan yang wujud daripada tahun 1997 tidak ada bangunan. Yayasan bangunan tak ada, tuan-tuan. Bangunan tak ada, office pun tak ada. Tetapi duit ada 100 juta. Duit yayasan ada 100 juta. Habis tu duit tu letak tahu mana? Letak kat rumah Zahid lah, tuan-tuan. Letak kat kredit kad dia dan sebagainya. Yayasan buka daripada tahun 1997. Sampailah tahun 2018 semasa disiasat oleh SPRM, bangunan pun tak ada. Bangunan. Itu mereka kata yayasan Zahid punya. Bangunan pun tak ada. Bukan kata bangunan, tuan-tuan. Tiang pun tak ada. Kotlah kata ada tanah sebidang ke. Dia bubuh tiang sebatang, naik dia bubuh tang tu. Yayasan Akal Budi. Tak apa juga. Orang tahu. Orang nak pergi bubuh surat apa semua. Orang tahu kata, okey, Yayasan Akal Budi. Tiang pun tak ada. Bukan kata tiang pun tak ada. Pasiak pun tak ada. Bukan kata pasiak. Batu seketul yang menunjukkan bahawa itu Yayasan Akal Budi pun tak ada. Tak ada. Mungkinlah yayasan tu duduk kat planet Pluto ke, wallahualam lah. Duduk kat galaksi Bima Sakti ke, wallahualam lah. Tapi yayasan, ada yayasan. Sebut yayasan, tapi yayasan bangunan tak ada, pejabat tak ada. Ni yang jadi masalah je. Dia terguna. Dia terguna. Kami orang PAN tak bersabar perjuangan kami sampai ke hujung nyawa. Ingat tu. Syafiq tak takut ke Zahid Hamidi saman awak entam dia sebegitu rupa. Kalau dia nak saman, dia dah saman lama lah. Tapi dia tak saman siapa dia tak saman. Sebab apa yang saya sebut semua ada dekat dalam surat khabar. Sebab tu dia tak saman saya. Kalau dia nak buat report, dia buat report lah. Yang mereka buat apa benda? Yang mereka buat, mereka hantar surat dekat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia abang, ada seorang budak bersatu buat live duk panggil kat Zahid Hamidi kaldai. Itu ya. Saya suruh ni tuan-tuan, saya cabak mereka. Yang pertama suruh mereka buat apa? Suruh mereka buat report yang mengatakan surat yang Zahid hantar tu surat bohong. Buat surat buat report tentang surat tu dulu. Lepas tu saya suruh mereka buat report tentang audio suara. Dan saya suruh mereka buat report tentang Yayasan Akal Budi juga. Sebab apa tuan? Sebab apa yang saya sebut bukannya saya misleading isu apa semua. Sebab apa yang saya sebut adalah apa yang dilaporkan semasa perbicaraan di mahkamah. Sebab tu mereka mana boleh cerita tentang Yayasan Akal Budi. Mereka duk bohong macam tu ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itulah saya kata, saya buat live bukan saya nak cerita kepada tuan-tuan, nak suruh tuan-tuan percaya kepada saya. Saya tak pernah suruh tuan-tuan percaya kepada saya. Apa yang saya buat? Tujuan saya buat live. Tujuan saya buat live adalah kerana saya nak suruh tuan-tuan pergi baca.
Saya nak suruh, saya ajak tuan-tuan untuk apa nama ni, untuk apa nama, bila nak share satu benda kena ada link. Sebab apa? Sebab orang nak membaca link yang tuan-tuan share tu. Saya suruh tuan-tuan baca surat khabar, suruh download app dan sebagainya. Dengan membaca, maka tuan-tuan akan tahu tentang apa nama ni, benda yang betul, tentang fakta yang betul. Yang mereka duk cerita dalam Facebook, tuan-tuan, Facebook ni tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan, seluruh Malaysia 32.5 juta rakyat Malaysia tahu Facebook ni adalah propaganda zaman moden. Zaman dulu pakcik-pakcik kita yang ada kat depan ni, makcik-makcik kita yang ada kat depan ni. Zaman dulu van akan masuk kat dalam kampung malam-malam. Macam ni lah. Akan ada van, lepas tu van tu akan buka speaker. Lepas van tu buka speaker, dia bubuh layar putih satu. Dia bubuh layar putih, dia keluar lah. Lepas main isyak, dia keluar. Wahai orang kampung, undilah kepada Barisan Nasional. Ini adalah kejayaan yang telah dibuat oleh Barisan Nasional. Itu zaman dulu, tuan-tuan. Zaman dulu dia pakai layar putih. Zaman dulu dia pakai apa nama, warta, kertas pamphlet. Hantar kat rumah-rumah. Macam ni. Chair nombor ekor tu. Chair nombor ekor tu. Duk bagi kat orang kampung apa semua. Zaman lah adalah media sosial. Propaganda. Mereka memainkan propaganda benci kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebagainya. Saya buat live untuk ajar tuan-tuan pergi kepada fakta. Saya suruh tuan-tuan baca surat khabar. Bukan saya suruh tuan-tuan percaya saya. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, Facebook ni dengan zaman tuan-tuan punya van putih tu sama saja, tak ada beza apa pun. Jadi tuan-tuan sendirilah kena akses kepada berita yang sebenar. Lock bro, jangan duk teriak-teriak. Asal aku nak pergi jumpa Zahid suruh dia saman pergi jumpa dia suruh dia saman. Tak ada masalah apa. Aku suruh saya sepatutnya lepas jawatan Presiden UMNO dipandang hina kerana dia. Khaldai dah koyak. Bundi ngucup. Betul tu Tapi kau ni tak pernah terhina ke? Malulah Fib, maruah kau mana? Janganlah nak kaya dan berjaya sampai sanggup jual marah banyak. Saya jual marah apa benda ya? Saya suruh baca surat khabar pun saya jual marah. Anak Felda dah berhijrah, siapa nak kerja kaji dulu. Duk bodoh kat orang, pura macam Tok Dalang Mangkuk Ayun. Siapa dia ni pula dah? Tapi masjid-masjid dan rumah anak yatim banyak masjid dibuat oleh yayasan Yayasan Kebudi. Awak masjid rumah yatim tu Jahid yang bagi duit buat Gafi. Dua terang ni dalam kes pembicaraan dalam surat khabar mengatakan duit Yayasan Akal Budi tidak pernah digunakan bagi tujuan kebajikan. Tidak pernah digunakan bagi membina masjid. Tidak pernah digunakan bagi membina madrasah dan sebagainya. Tidak pernah digunakan bagi membina. Kalau ada lah apa nama masjid tu, Zahid Hamidi sendiri pun tak boleh nak terangkan nama masjid. Apa nak main terang kat kami nama masjid tu? Tak payah. Pergi bagi tahu dekat Zahid Hamidi, abang dia suruh dia bagi tahu. Dia kata saya gunakan duit ni untuk saya bina masjid. Masjid ni nama dia adalah Wak Ponorogo. Ataupun dia bina madrasah. Madrasah ni apa nama? Madrasah ni nama dia Madrasah Kaldai. Sebagai contoh lah, ni adalah example. Ataupun madrasah Wak Jahid dan sebagainya. So suruh dia bagi tahu. Tapi kalau dia sendiri tak boleh tahu apa duk main abang. Macam hari itulah ada seorang. Dia tulis artikel punya panjang. Dia kencing saya. Dia ingat saya bodoh. Dia tulis punya panjang. Abang kata Zahid bina ni apa semua. Saya tanya dalam kes pendakwaan. Zahid sendiri pun tak pernah sebut madrasah nama apa dia bina. Yang hampa pandai-pandai pergi bubuh yang kata dia bina madrasah. Madrasah tu nama apa? Madrasah tu nama apa kita nak tahu. Tidak ada orang UMNO yang berani buka cerita tentang Zahid. Kalau Zahid betul, kenapa mereka takut nak bawa cerita Zahid? Mereka marah kat Syafiq. Betul ya. Banglo 2 buah. Banglo tu pun lepas kantoi baru nak cerita. Ada dua abang kata, alah banglo ni kita beli untuk bagi kepada anak yatim lah. Beli ke anak yatim banglo dekat country Hajang tu. Hai ingat orang bodoh ke? Hai ingat rakyat Malaysia ni bodoh ke? Anak yatim mana nak piduk tang tu?
Anak yatim mana nak piduk tang tu? Dengan banglo besar. Hang beli kat adik hang abang. Kata saya beli kat adik saya, settle masalah. Settle masalah. Janganlah duk kata saya beli banglo untuk buat rumah. Awak orang bukan bodoh. Orang bukan bodoh. Orang pun tahu. Tidak ada akal budi aduh rugi lepas isu menarik 10 grup janda. Support teruskan perjuangan, jangan nak buat pasal. Madrasah Honorogo Wahid contoh yang baik hati pun baik. Kalau sebaliknya koma nilai lah sendiri jadi sebab itulah kita buat ni macam saya tuan-tuan, saya buat, saya tak kata macam depa ni tuan-tuan. Depa sana, depa buat live, depa kata tuan-tuan, Zahid Hamidi adalah orang yang terbaik dalam Malaysia. Najib adalah orang yang terbaik dalam Malaysia. Tuan-tuan, daripada tahun 2018, mereka buat live tiap-tiap malam. Najib, Zahid, Najib, Zahid. Semua. Saya tak suruh, saya tak kata, tuan-tuan, Tan Sri Muhyiddin Yassin terbaik. Tiap-tiap malam, tak ada. Saya cerita pada tuan-tuan fakta supaya tuan-tuan buka fikiran, supaya tuan-tuan periksa. Siapakah yang tuan-tuan boleh harapkan untuk negara. Macam sebelum ni tuan-tuan, depa buat perbandingan Najib dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya buat perbandingan yang adil. Saya buat buat satu live, gunakan presentation, saya berinteraksi dengan audiens yang ada dekat dalam live. Saya bagi tahu, okey, sekarang ni kita listkan apa bantuan yang ada pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa bantuan yang ada pada zaman Najib Razak. Saya bagi peluang, saya tanya kepada audiens, orang UMNO, saya tanya, apa bantuan ada lagi? Saya tanya kepada mereka. Tapi tuan-tuan, 10 tahun di bawah pemerintahan Najib Razak tak boleh lawan 1 tahun di bawah pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Selama 1 tahun Tan Sri Muhyiddin Yassin mentadbir negara, dia telah buat 150 pakej bantuan. Najib Razak tuan-tuan, 10 tahun, 1 tahun Tan Sri Muhyiddin Yassin mentadbir negara, dia telah buat 150 pakej bantuan untuk rakyat. Najib Razak 10 tahun mentadbir negara, tapi dia cuma ada 1 saja pakej bantuan. Orang UMNO tak boleh nafikan. Memang itu sahaja yang ada. Apa benda? Bantuan rakyat satu Malaysia. Walaupun macam-macam, mereka bersilat dan apa segala macam, mereka buka macam-macam, mereka punya jurus macam-macam. Tetapi hakikatnya bila kita tanya kepada mereka, apa lagi bantuan yang Najib bagi? Mereka tak boleh bagi tahu. Sebab apa? Sebab memang ada bantuan rakyat satu Malaysia saja. Bantuan rakyat satu Malaysia pun bukanlah dibagi kerana duit kerajaan. Tetapi dia kutip GST daripada rakyat dan dia gunakan duit itu, dia bagi bantuan. Dia tak gunakan hasil kerajaan untuk bagi kepada rakyat. Dan itu adalah prinsip Najib Razak. Pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin 150 pakej dalam masa 1 tahun, dan orang mereka bagi tahu, zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin memanglah banyak bantuan. Sebab apa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin banyak bantuan? Disebabkan pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin ni ada pandemik dan sebagainya, ada COVID-19 dan sebagainya. Sebab itulah zaman Tan Sri banyak bantuan dan sebagainya. Tuan-tuan, secara logik akalnya, manusia yang waras, yang ada akal fikiran yang waras, yang otaknya berfungsi dengan elok, dia akan tahu kalau kata kerajaan itu FDI-nya banyak, ekonominya meningkat, maka sepatutnya kerajaan itulah yang kena keluar bantuan yang banyak untuk bantu kepada rakyat. Sepatutnya. Kenapa pada zaman Najib cuma ada satu bantuannya, bantuan rakyat satu Malaysia? Sebab banyak duit-duit digunakan untuk kayakan diri dia dan juga kroni-kroni dia. Banyak duit digunakan untuk apa? Untuk pelaburan filem lucah. Filem lucah apa kena mengena dengan rakyat Malaysia? Lepas tu beli syarikat bra. Bra dengan spender, apa kena mengena dengan rakyat Malaysia? So benda yang merapu-rapu yang digunakan. Menggunakan duit rakyat Malaysia. So pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin tak, tuan-tuan. Pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, walaupun FDI turun,
Kan FDI pun bukannya teruk sangat tuan-tuan. Zaman Najib ambil alih kerajaan 2008-2009, kejatuhan FDI adalah 80%. Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin ambil kerajaan, FDI cuma jatuh 68%. Itu pun sewaktu kata berlakunya pandemik dan sebagainya. So that's mean Tan Sri berjaya mengawal FDI dan sebagainya. Zaman Najib 80% tuan-tuan, lagi teruk, jatuh gila-gila benda. Tapi mereka tidak mengaku tentang benda tu. Mereka tidak mau cerita tentang benda sebenar kat rakyat. Rakyat kena akses kepada cerita ni supaya rakyat tahu. So zaman Najib jugalah Feldom, macam-macam kes dan sebagainya. Itulah yang rakyat kena banyak membaca. So bila rakyat banyak membaca dan rakyat banyak membuat perbandingan, maka rakyat akan nampak, oh, zaman Najib tidak ada bantuan, kecuali bantuan rakyat satu Malaysia. Depa pikir sampai mati pun depa tak boleh nak bagi punya. Tak boleh nak bagi. Depa fikir sampai mati pun depa tak boleh nak buat. Depa tak boleh nak bagi. Sebab apa? Sebab memang ada itu saja. Yang ada bantuan rakyat satu Malaysia. Tak payah pusing lah. Saya bagi masa seminggu kat mereka. Suruh mereka bagi tahu kat saya apa bantuan yang Najib bagi kepada rakyat. Seminggu tuan-tuan, tak boleh nak jawab. Dan dalam masa seminggu tu, hari-hari mereka panggil kat saya macam-macam. Babi lah. Butuh panglang macam-macam mereka panggil kat saya. Macam-macam mereka panggil. Padahal yang persoalan yang ditanya tu hanya satu benda saja. Apakah yang Najib bagi kepada rakyat? Rakyat nak tahu bantuan. Apa benda yang dia bagi selama 10 tahun? Tidak ada. Yang ada, bantuan rakyat satu Malaysia. Pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, ada macam-macam. Ada BPR, ada GKP, ada ETUB, ada macam-macam. 150 package. Di bawah 4, package ekonomi. Prihatin, permai. Setahun dia tuan-tuan, prihatin, permai. Apa tu nak tambah? Saya lupa lah. Saya pun lupa lah tuan-tuan. Apa benda? Zaman Tan Sri ada 4 package. 4 package. Ada prihatin, ada penjana, ada permai, ada apa lagi? Ada permekasa, selama 1 tahun. 1 tahun saja ada banyak package. Najib Razak tuan-tuan, 10 tahun satu ya. Gagasan One Malaysia. 10 tahun gagasan One Malaysia. Itu saja. Bila kita bertanya apa benda yang ada, BRIM. Tu je lah. Itu je, BRIM saja. Hal lain tidak ada. Inilah yang rakyat perlu tengok tuan-tuan. Tak apa Hafiz, sebenarnya mereka bagi kat hang pahala ya Kak Syasha. Tengok waktu pilihan raya nanti PN rasa. Waktu pilihan raya nanti apa yang rakyat boleh dapat bantuan. Waktu pilihan raya memang UMNO akan bagi macam-macam, duit dedak dan sebagainya. Dan kalau rakyat pilih UMNO lagi sekali pun, kalau rakyat pilih Najib lagi sekali, 10 tahun pun, benda yang sama ya yang dia akan buat. Dia akan buat pelaksanaan GST, and dia akan bagi BRIM, itu saja. Hal lain ada bagi. Hal lain takkan bagi punya. Jangan risau. Zaman mereka gunakan duit rakyat untuk apa? Untuk aset mereka. Untuk beli hotel dekat hotel dekat luar negara. Anak Najib pun beli rumah dekat London. Beli macam-macam lah kan. Beli harta kat sana kat sini. So zaman mereka, yang senang anak mereka. Yang senang ahli keluarga mereka. Dalam surat Zahid, bukan saya kata tuan-tuan, dalam surat Zahid. Dalam surat Zahid Hamidi sendiri. Zahid Hamidi adalah Presiden UMNO sekarang ni. Pada tahun 2016 tuan-tuan, saya bubuh dalam grup saya. Link kat bawah tu. Dalam surat Zahid kata apa? Saya melampirkan cadangan kabinet yang lebih efisien, di mana saya yakin mampu berkhidmat demi Malaysia yang lebih baik. Senarai ini jelas tidak menampilkan beberapa nama dalam memecahkan tradisi kuasa turun-temurun dan legasi keluarga dan anak beranak, juga bagi mengelakkan nepotisme dan kronisme yang membarah dalam barisan nasional. So Najib sendiri bagi tahu. Zahid Hamidi adalah Presiden UMNO. Zahid Hamidi yang bagi tahu kepada rakyat Malaysia hari ini bahawa di dalam UMNO itu ada budaya kronisme dan juga ada budaya nepotisme. Budaya keluarga ni. Zahid Hamidi adalah Presiden. Mereka mesti menghormati institusi Presiden. Sebab hari ini keluar dalam surat khabar, UMNO kata perlu menghormati institusi Presiden. So hari ini Presiden UMNO kata, bila Presiden UMNO kata, maka akar umbi UMNO perlu menghormati institusi Presiden.
Mereka tidak boleh menafikan apa yang Presiden mengatakan. Kerana dengan kedudukan itu, mereka telah pun melemahkan kedudukan institusi Presiden mereka. Sebab surat ni Presiden mereka buat. Bukan orang lain buat. Presiden mereka buat. So hari ni mereka kena jaga institusi Presiden mereka. Kan? Peneroka dapat duit raya zaman Datuk Seri Najib. Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dapat duit raya. Duit raya jangan ceritalah. Duit raya, bantuan nelayan. Itu semua adalah memang dah ada dah. Dalam dasar ekonomi. Daripada zaman ke zaman semua dah memang ada dah. Bantuan nelayan, bantuan duit raya. Itu semua dah ada. Kita nak tahu package bantuan dia tu. Apa benda? Bila dia buat. Bila setiap Perdana Menteri naik. Dia mesti ada package dia. Dasar yang dia bawa. Di dalam RMK dia panggil apa? Rancangan Malaysia tu kan. So dia mesti ada package dia. So pada zaman Tan Sri, dia ada 4 package ekonomi yang dia bawa. Zaman Najib, dia bawa gagasan One Malaysia. So di dalam gagasan One Malaysia tu, apa yang ada? Apa yang ada? Kedai Rakyat Satu Malaysia. Kedai Rakyat Satu Malaysia pun dia. Ini semua dia kroni punya kerja. Dia bagi kat Maidin. Klinik Rakyat Satu Malaysia. Itu projek untuk ketua bahagian UMNO, ketua cawangan UMNO. Itu klinik One Malaysia. Habis tu apa benda lagi? Apa benda? Mana ada apa? Mana ada apa? Kedai Rakyat Satu Malaysia pun lingkup. Klinik Satu Malaysia pun bukan ada orang pergi. Sebab apa? Orang semua duk pergi dekat klinik kesihatan. So apa benda lagi ada? Tak ada. Semua projek pada zaman Najib adalah projek nak promosi diri dia. Menara Tun Razak Exchange ni tuan-tuan. Mahathir yang dia kata, Mahathir ni anak dia macam-macam projek dan sebagainya. Walaupun Mahathir dia buat menara Petronas tu, dia belum bubuh lagi lah menara tu nama Mahathir. Menara berkembar Mahathir. Ada tuan-tuan. Dia tak bubuh, dia bubuh apa? Menara Petronas. Najib Razak tuan-tuan, dia bubuh apa? Menara Tun Razak. Sebab apa? Dia nak promosi diri dia sendiri. Macam tu dah dengan One Malaysia, One Malaysia. One Malaysia ni semua dia nak promosi diri dia sendiri. Itu saja. Bukan kata betul-betul nak bantu rakyat dan sebagainya. Hang ni pemecah belah. Pemecah orang-orang Melayu. Najib. Najib main masuk main hentam saya. Ni Najib. RMK rasuah makan kroni. Kedai Rakyat Satu Malaysia. Hidup segan mati tak mau. Dapat duit raya daripada Najib. Dapat bonus daripada Najib. Bila tukar pengurusan habis harta Felda. Hampa pergi baca kat dalam tu. Ada cerita tentang Felda. Orang Felda pun hentam Najib. Zaman ni BN kenapa nafikan royalty negeri pengeluar minyak. Zaman Tan Sri sekarang ni dia bagi banyak. Ada apa yang tuan? 1 jam 15 minit tuan. UMNO ada kamah raya betul tuan. The real Asia Tiger bukan Najib Razak. Saya akan setuju kalau Rosmah Mansur bertanding sebagai Presiden UMNO. Saya setuju tuan. Sebab apa? The real Asian Tiger is Rosmah Mansur. Sepatutnya Rosmah Mansur diangkat menjadi Presiden UMNO. Sekarang ni Rosmah Mansur duduk kat belakang sebab apa? Diskriminasi against women. Sebab negara kita berlakunya diskriminasi terhadap wanita. Apabila dia jadi isteri Perdana Menteri, dia mesti duduk kat belakang. Dia tidak boleh pergi ke depan. Sedangkan yang mentadbir urus negara kita adalah Rosmah Mansur dulu. Saya cadangkan di dalam pemilihan agung UMNO, Rosmah Mansur lah orang yang paling sesuai bertanding sebagai Presiden UMNO pada penggal yang seterusnya. Kalau betul-betul lah mereka mengatakan tentang tadbir urus negara, kalau mereka mengatakan tentang no discrimination against women, saya mencadangkan dengan rela hati dan suci hati, saya menyokong sepenuhnya Rosmah Mansur bertanding sebagai Presiden UMNO. Rosmah Mansur paling layak sekali. Sebab apa? Can I advise you something? Rosmah Mansur the real Asian Tiger. Kalau tuan-tuan dengar rakaman suara yang terkeluar dekat YouTube, tuan-tuan akan tahu. Najib Razak hanya mendengar segala arahan yang dikeluarkan oleh the Asian Tiger. Who is the Asian Tiger? The Asian Tiger is Rosmah Mansur itself. So, dia, Rosmah Mansur is better than Najib Razak. So, kita tak boleh nak diskriminasi against women. Woman boleh jadi Perdana Menteri. Kalau hari ni,
orang mengundi untuk Nurul Izzah menjadi Perdana Menteri. Kalau hari ini Syed Saddiq menyokong Nurul Izzah jadi Perdana Menteri, apa masalahnya Rosmah Mansur jadi Perdana Menteri? Apa masalahnya sekiranya UMNO bagi peluang pada Rosmah Mansur yang mereka mengatakan terbaik? Sebab apa tuan-tuan? Dalam masa 10 tahun, dalam masa 10 tahun yang mereka mengatakan FDI naik, dalam masa 10 tahun yang mereka mengatakan ekonomi rancak dan sebagainya, untuk pengetahuan tuan-tuan, 10 tahun itu di bawah pentadbiran Rosmah Mansur. So, kalau mereka betul orang yang jujur, kalau mereka betul orang yang nak meletakkan seseorang yang sepatutnya kat tempat tu, bukan bosku, womanku, kan, perempuan dia panggil apa tuan-tuan, womanku. Sebab tu tuan-tuan, program Najib warna apa? Warna ungu, warna purple, larian purple. Lepas tu apa? Sebab apa? Sebab yang atok program ni adalah Rosmah. Kan, seorang wanita dia suka warna pink, dia suka warna purple. Orang heran tuan-tuan. 10 tahun. Masa tu saya sendiri dalam UMNO, saya heran kenapa program bawah Najib Razak semua colour ungu dengan warna pink. Lepas Najib jatuh, lepas Najib accept the verdict of the people, selepas tu keluar rakaman suara, baru saya tahu. Oh, sebenarnya yang atur program semua adalah Rosmah Mansur. So, no wonder lah tentang program larian purple, naik bicycle warna pink, semua warna purple dengan pink. Zaman tu semua. Zaman Najib, 10 years. Zaman Najib, all the program semua warna pink dengan purple. Jangan duk tipu lah aku ada warna lain. Tidak ada. Walaupun saya Hamidi bagi tahu kata okey, undi biru. Ya, undi biru masa pilihan raya. So program zaman Najib pada waktu tu semua purple pink, purple pink, purple pink. Sebab apa? Sebab Rosmah Mansur. So sepatutnya di dalam Lady Bosku, ya betul, Lady Bosku. Sepatutnya di dalam pemilihan agung UMNO, Rosmah Mansur kena bertanding. Kalau Rosmah Mansur bertanding, saya masuk UMNO. Saya masuk UMNO, tuan-tuan, saya bagi tahu. Kalau Rosmah Mansur bertanding di dalam pemilihan agung UMNO pada tahun ni, tuan-tuan, 27 hari bulan ni, saya akan masuk UMNO. Saya akan sokong hidup Rosmah, hidup Rosmah, hidup Rosmah sebagai seorang Perdana Menteri Malaysia. Kalau Rosmah bertanding lah, tuan-tuan, minta Rosmah jangan bertanding lah. Kalau Rosmah bertanding sebagai presiden, saya akan sokong. Saya akan bawa semua follower saya, akan sokong. Hidup Lady Bosku, hidup Lady Bosku. Kita akan sokong dan akan berkempen kat semua barisan nasional. Dia baru betul Asian Tiger. Dia bukan Asian Tiger, tuan, dia lion. Dia lion. Dia baru lion, dia Asian lion. Bukan Asian Tiger, dia Asian lion. Semua orang akan sokong. Perdana Menteri Malaysia Rosmah. Rosmah, tuan-tuan, bayangkan. Betul kan? Dia penyu makan penyu dah ni, dia penyu telur mana Datuk Lokman Adang koyak dengar bro punya ceramah dia hari-hari backup Datuk Seri Najib Razak. Bukan Datuk Seri Najib Razak, tuan. Bukan. Yang betul-betul adalah Rosmah Mansur. Bendera UMNO kena tukar pink daripada biru. Betul-betul kena tukar pink. Dia betul. Kalau siapa yang ikut program lama-lama, siapa duk kata lah kan, dia ni baru je masuk UMNO. Kalau yang ikut betul-betul, yang tahu semua program purple dengan pink, Ustaz Habib minum air lu sangkut ni, tak apa. Rosmah suka warna pink sebab telur. Tu saya tak sebut. Tu bahaya sangat. Marah lagi di bawah. Tu sampai luar dalam tu bahaya. Rosmah Mansur bertanding automatik, Najib menang. Ya, kalau Rosmah bertanding dekat Pekan lawan Najib, menang kat Rosmah. Kalau Rosmah Mansur bertanding dekat Hagan Datuk lawan dengan Zahid Hamidi, menang kat Rosmah. Sebab dia the real Asian Tiger. Kita akan sokong. Kalau Rosmah bertanding dalam PAU, tuan-tuan, saya minta tuan-tuan, hari ini semua kita keluarkan banner untuk menyokong Rosmah bertanding sebagai Presiden UMNO. Kita sokong Rosmah bertanding sebagai Presiden UMNO. Saya sendiri malam ni, tuan-tuan, tak mau lah Fik, Fik lawak galdai, saya akan buat keluar banner malam ni untuk mencalonkan Rosmah sebagai Presiden UMNO yang seterusnya. Dan saya rasa semua rakyat Malaysia nak tengok perubahan ni. Kalau Rosmah jadi Presiden UMNO, kalau Rosmah jadi Presiden UMNO, mereka sokong ramai-ramai, kita gelak ramai-ramai. Follower sikit, tak sampai
Apa nama? Sikit lagi. Apa nama? Sikit. Tak langkau 1,000. Oh, tak langkau 1,000 bang. Baru saya tahu. Saya duk parti tengok. Kan? Apa nama? 15. Abang tengok 1,000. Saya heran lah. Kan? Video hitam putih sama macam video Anwar Ibrahim dengan perempuan Cina tu. Anwar tak dapat buktikan wahai CCTV hotel. Layan pun kes ini salah laku peribadi tidak libatkan rasuah maupun RM. Siapa ni? Ketua polis dah jawab. Video tu hitam putih sama macam video Anwar dengan perempuan. Anwar tak dapat dibuktikan wahai CCTV hotel dah. Dan banyak lagi bukti menunjukkan itu Anwar. Lagipun kes murid ni hal salah laku peribadi tidak libatkan rasuah maupun. Okey, yang ni saya nak jawab. Dia bukan kata hal salah laku peribadi. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, orang yang pertama buat laporan polis ke atas Azmin Ali adalah nama dia Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Dia buat dekat mana? Dia buat dekat Balai Hang Wangi. Masa tu dia dengan ada dua orang artis yang buat report dekat Azmin Ali. So, bila kami buat report, IO dah maklum keputusan. Dia bukan kata pihak polis tutup report NFA dan sebagainya. Tak ada NFA, pembohong. Mereka ni semua pembohong. Lokman Adam, dia bukan buat laporan polis. Dia tak buat. Dia pergi buat report SPRM. Lepas pada tu barulah dia pergi buat kat IPD mana tak saya lupa. IPD Putrajaya ke mana dia buat. Yang buat mula-mula dulu. Saya tuan-tuan report pertama tu. So pihak polis dah maklumkan selepas siasatan dilakukan. Siasatan telah dibuat, bukan kata siasatan telah tidak dibuat dan sebagainya. Dan video tu pun telah dihantar untuk proses forensik dan sebagainya. Dia bila kita nak cek video tuan-tuan, dia bukan kita ambil video kita tak sebelah ni Azmin. Dia bukan macam tu, dia ada kaedah dia. Nak cek sama ada embossing ataupun ada motion graphic, ada editing dan sebagainya. So itulah dia punya kaedah yang dia cek digunakan face recognition. Bila digunakan face recognition tu, dia punya presentation yang dikeluarkan itu menunjukkan bahawa image tu bukan Azmin Ali. Ataupun dengan kata lain, mungkin video tu dilakonkan ataupun video tu dia dah melalui proses editing dan sebagainya. Itu sebenarnya yang menyebabkan kes tu di di NFA. Bukan kata pihak polis tidak menjalankan siasatan. Itu semua bohong. Semua pembohong besar. Sebab itulah saya minta. Saya sampai hari ini tuan-tuan, saya bagi tahu kat Lokman yang Lokman serang tentang peribadi saya sebab apa? Saya kata kat Lokman, kalau dia betul, dedahkan laporan forensik dekat dalam Facebook dia. Semua benda dia boleh dedahkan. Report polis, dokumen, muka saya, semua dia boleh dedahkan. Kenapa bila saya minta kepada dia, saya kata kalau Lokman orang yang benar, kalau Lokman orang yang jujur, saya minta apa kat dia? Malam tu, yang dia marah sangat. Saya bukan minta benda lain. Saya kata kat dia, Datuk, saya panggil dia Datuk. Yang saya marah kat dia, saya panggil kat dia lobak dan sebagainya. Sebab dia serang peribadi. Saya cakap elok-elok. Atas dasar berpolitik, saya cakap elok-elok. Saya kata apa kat dia malam tu? Saksi ada ramai. Saya kata kalau Datuk seorang yang benar, Datuk dedahkan maklumat forensik dekat Facebook, supaya semua orang boleh lihat. Kenapa hari ni, sampai ke hari ni, Datuk tidak berani nak dedahkan? Sebab apa? Kalau Datuk betul-betul seorang yang benar, kalau benda ni memang betul benar, apa nak takut? Bukan dia boleh saman pun. Sebab benda ni betul, laporan yang betul-betul keluar. Sebab apa dia tak mau dedahkan tentang laporan tu? Sebab laporan tu tak wujud. Sebab laporan tu tak wujud. Saya dah tengok dah laporan yang Lobak buat ni. Bukan saya tak tengok. Sebab itulah saya kata dia penipu. Laporan dia tuan-tuan, dia ambil image matching. Ni sebagai contoh kertas kat sini. So ni muka Azmin. Ni muka Azmin. Lepas tu dia buat lah. Dia ambil gambar dekat Chrome. Dia letak. Ni kening ni. Asal tuan saya tunjuk. Mungkin ada kat dalam ni. Mungkin ada kat dalam Google dan sebagainya. Jangan tipu Ramadan buat awal, hang buat apa atas arahan Ramadan. Hang bohong apa? Bandin Ahmad, dia memang dia suruh buat report, tapi dia masa dia suruh buat tu, yang mula-mula buat bukan dia. Saya yang buat dulu. Jangan kencing lah, sebab tu saya tahu dia tipu. Sebab tu saya tahu dia tipu. Asal
Okey, laporan yang dia kata laporan tu Okey, saya bukan tak tengok laporan tu. Okey, jap Tuan-tuan nampak tak? Ni nampak tak? Okey. Tu dia punya laporan dia lah. Paruk kacik ni siap buat nota layan Halui. Nota apa? Ini saya punya diari. Saya tak kat sebelah. Apa masalahnya? Ni diari saya. Bukan saya tulis. Ni diari. Ni saya nak tunjuk contoh. Contoh dia. So, orang kata apa? Apa nama? Yang dia punya laporan tu, dia cuma image saja. Laporan forensik yang sebenarnya, tak jelas pusing kamera kejap. Saya malah nak buka stand. Laporan forensik, dia bukan macam ni. Dia laporan forensik, dia akan keluar, dia ada Okey. Ya, saya buka Nampak? Sabuk Laporan forensik dia bukan macam ni. Siapa yang belajar computer science dia tahulah. Saya buka kamera belakang. Okey Santuy apa? Apa yang santuy ya? Okey. Okey, itu bukan laporan forensik. Itu bukan laporan forensik. Okey. Laporan forensik, dia bentuk dia macam ni. Saya tunjuk pada ni tuan-tuan saya tunjuk okey. Yang ni face recognition lah. Dia mesti ada macam ni. Okey, dia mesti ada, dia mesti macam ni. Nyaring bunyi pintu dia mesti ada macam ni punya. Okey, yang tu saya minta. Kita nak tengok tu adalah dia, itu one of dia lah. Yang ni dia punya ni. Lepas tu okey, dia mesti ada dia punya orang kata apa nama counter dia. Okey, so laporan dia akan keluar macam ni. Saya tunjuk ni bidang saya tuan-tuan. API macam ni. Ni orang kata apa ni bidang saya. Takkanlah sampai saya nak kena keluar saya punya sijil kot. Okey, Lepas tu dia mesti ada examine graph. Saya tunjuk Yang ni saya ambil kepada tuan-tuan apa nama face recognition punya report lah. Face recognition punya report, dia bentuk dia macam mana. Okey.
Sat, Sat tuan-tuan, Sat. Kan? Okey, dia mesti ada macam ni. Okey, dia mesti ada macam ni. Okey. So dia mesti ada report. Dia mesti dia mana boleh ambil gambar. Okey, tuan-tuan, itu yang pertama lah. Itu yang pertama, dia tipu. Okey, yang kedua. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang boleh bawa keluar laporan masuk dalam mahkamah? Okey, bila kata kita buat laporan ni mesti kita nak bawa masuk di dalam mahkamah. So, ini yang kita kena tahu. Apakah laporan yang boleh dijadikan sebagai evidence? Kalau tuan-tuan pergi tanya kepada lawyer-lawyer ke apa, dia tuan-tuan kena hire, kena buat dekat universiti. Yang boleh diiktiraf ni, report ni adalah universiti. Tuan-tuan bukan kena pergi sampai Amsterdam, tak perlu pun. Universiti dekat Malaysia boleh buat. Yang mana yang boleh buat? Antara dia. USM boleh buat. USM ada sistem fair recognition. UM boleh buat. UIA boleh buat. Dia mesti dapatkan laporan daripada pakar yang diiktiraf. Bila sebut tentang pakar yang diiktiraf ni ada dua. Yang pertama adalah dia penguat kuasa. Dia pegawai kerajaan lah. CIA ke, FBI ke, apa sajalah kan. Yang boleh iktiraf Luqman Adam punya report ni. Yang kedua apa benda? Yang kedua dia mesti orang akademik. Mana boleh syarikat? Dia kena ada orang akademik. Profesor mana yang buat? Profesor mana? Profesor doktor apa? Daripada fakulti mana? Orang-orang ni sahaja yang boleh iktiraf dan boleh masuk kat dalam mahkamah. Macam K. Anwar Ibrahim. K. Anwar Ibrahim seorang profesor daripada Rusia. Dan seorang profesor daripada Rusia. Ini dia pergi ambil tak mana? Apa punya syarikat tentang dia pergi ke Indonesia, dia pergi ke Amsterdam. Tak payah pergi jauh-jauh. USM boleh buat keluar. USM boleh buat keluar. UIA boleh buat. UM boleh buat. Dia punya, dia ada profesor dalam bidang tu. Bukan tak ada. Dekat UM ada profesor dalam bidang tu. Dalam bidang, fair recognition. Profesor Dr. Liu Chisun. Dia dalam bidang fair recognition. Artificial intelligence apa semua. Dia boleh buat, iktiraf tentang benda tu. USM boleh buat. Ada juga orang dia. UIA pun ada juga. Kenapa nak kena pergi sampai Amsterdam? Kenapa nak kena pergi sampai Amsterdam? Dan kalau dia pergi kat UK, dan kalau dia pergi kat UK, lebih baik dia pergi dekat Edinburgh University ke? Pergilah kat Edinburgh University ke? Mana-mana universiti yang dia boleh buat, pengiktirafan. Sebab tu saya kata, dia ni pembohong besar. Dia ni pembohong. Orang yang belajar dalam bidang ni, dia tahu, dia Luqman ni pembohong besar. Dia punya report ni, dia cuma guna PowerPoint dia. PowerPoint ni, tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan nak hire orang untuk keluarkan report ni. Modal dia ingat sikit modal dia bukan sekupang doa tuan-tuan. Modal dia berpuluh ribu, beratus ribu. Nak keluar report tu saja. Video tu bukannya sekejap punya video. Bukannya kita pergi bayar kat dia RM100, RM200 terus dia buat. Modal beratus ribu. Sekarang ni Luqman dia pergi mana? Dia pergi Siam. Dia pergi mana? Amsterdam. Dia pergi mana? Indonesia. Duit ambil mana? Dia cerita apa? Dia cerita duit pun member sponsor beli tiket. Ada tak? Dia bagi tahu berapa duit yang dia gunakan untuk mendapatkan laporan tu. Tuan-tuan ingat sekupang dua. Dan dia bukannya dalam masa yang sekejap. Dia pergi berapa hari? 2 hari boleh keluar. Aduh. Tuan-tuan nak render. Ini cerita kalau siapa belajar motion graphic dia tahulah. Nak render video pun makan masa tuan-tuan. Itu nak rendering tau. Belum cerita nak buat dia punya proses apa semua lagi. Nak buat proses forensik. 4 hari boleh siap. 4 hari boleh keluar report. Ni tuan-tuan, ni bukan test demam tuan-tuan. Dia bukan nak test demam. Okey cik demam. Berapa suhu letak? Suhu 36.4. Cik demam ni kena ambil ubat demam tak? Video dia ada proses dia. Dia kena check metadata. Dia ada lah dia punya proses. Macam-macam proses lah. Dia ada. Dan dalam masa 4 hari. Dia pergi dia pergi Amsterdam 4 hari. Dia pergi Indonesia 4 hari. 2 hari. Dia pergi Siam berapa hari. Lepas tu dia bawa balik main Malaysia. Telah ada bukti ni betul Azmin.
Tuan-tuan pergi tanya orang yang belajar kat dalam bidang ni, tuan-tuan pergi tanya dia berapa lama proses apa nama dia nak check video ni. Kan, tuan-tuan pergi ni, bukan saya nak kata saya ni cerdik pandai dah. Tuan-tuan pergi tanya orang-orang hak belajar dalam bidang ni, tuan-tuan pergi tanya dia berapa lama untuk buat face recognition ni. Berapa lama dia nak check yang mengatakan orang ni video dia bukan boleh check muka saja, dia nak kena check video tu original ke tak. Tu yang pertamanya. Render video seminit pun ambil masa sejam. Tu berulah dia duk main dengan YouTube. Dia tahulah. Dia bukan kata face tu saja, dia bukan face recognition saja, dia ada banyak proses yang dia perlu lalui. Nak check video tu original, video ni punca main daripada mana. Adalah proses dia dalam forensic study ni. Dan adalah dia punya feel dia. Bukan kata dia buat face recognition saja. So bila dia buat face recognition je pun dia pecah banyak, bukan pecah sikit, dia mesti ada kening. Ni tuan-tuan, kalau dia bagi tahu ni, saya nak bagi tahu satu je pada tuan-tuan. Benda yang paling tuan-tuan boleh detect yang kata dia bohong apa benda. Dia kata laporan tu keluar 100% tepat Azmin. Tentu dah tahu dia pembohong. Sebab apa? Segala laporan melibatkan sistem komputer, semua dia 99.8 saja. Takkan ada orang berani buat 100%. Takkan ada. Tidak akan ada. Sedangkan face recognition yang terbaik yang dikeluarkan oleh Huawei pun, berapa ketepatan dia? Dia punya ketepatan 98. Luqman beritahu apa? 100%. Tuan-tuan pergi tanyalah siapa buat sistem pun. Tuan-tuan pergi tanya, boleh tak? Dia nak bubuh 100%. Orang takkan buat. Orang takkan buat 100%. Sebab apa? Mampu dia kena saman lagi. Kan? Walaupun dia punya kesilapan dia tu 0.1% dia boleh kena. Tidak ada orang akan bubuh 100% tepat. Tak ada. Kalau tuan-tuan belajar dalam bidang sains, kan, akan tahu. Kan, tak ada orang bubuh 100%. 100% tepat. Tak ada. Dia mesti 99.9, 99.8. Mana ada dia keluar result 100% accuracy. Accuracy takkan 100%. Takkan. Mai pilih apa pun. Tuan-tuan pilih tanya siapa-siapa pun. Kan? Tidak akan 100%. Kan? Tentu dah tahu lah yang kata dia ni pembohong sah. Kan? Dia ni pembohong sah. Sebab tidak akan ada orang berani buat 100%. Kan? Cakap je. Kan? Ada lagi yang baru keluar gua. Kan? Hidup kacik. Tak ada masalah apa. Kan? Saya bukan ni. Saya beritahu pada tuan-tuan lah kan. Ni dia ada dia punya report dia. Tengok tuan-tuan. Dia bukan senang nak buat ni. Kan, susah. Kan, sembang kasih gajah terbang. Saya bukan ni. Kan, siapa yang nak fitnah tu kena fikir banyak kali lah. Kan, tu. Lobak bukan doktor ke Fik? Doktor vaksin dia semua kedai 99 ke Ustaz Fik? Betul ke Fik yang 100% jilat muka? Tu betul. Tu dia 100% dia sebut. Dia kata dia cinta Anwar. Tu betul. Kepala tahu cakap tak ada fakta. Bila baca video mau dari mana semua orang tahu. Tak payah ceritalah fakta tak fakta bang. Sebab saya belajar. Jadi bila saya belajar, saya tahulah logik tak logik. Kita terima logik ya. Yang saya terima logik. Secara logiknya Luqman Adam dia tak boleh hurai tentang ni sebab dia bukan belajar dalam bidang tu. Luqman Adam tidak mempunyai apa qualification dalam bidang tu. So kalau dia hujah dengan saya hujah, yang mana boleh terima akal lagi sikit-sikit? Walaupun orang kata alah dia ni boleh terima sikit-sikit yang mana boleh terima sikit-sikit lagi? Yang mana lebih tahu? Dia ke Hafiz Alim lebih tahu? Dia bukan belajar bidang tu. Dia bukan ada field of study bidang tu. Macam yang dia duk hurai tentang vaksin. Dia ni, apa dia? Dia bukan belajar dalam bidang biologi. Bukan dia orang kata apa belajar dalam bidang mikrobiologi. Bukan dia belajar dalam bidang medik dan sebagainya. Dia bukan ada apa pun. Dia SPM je. Dia bukan ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa. So apa level dia punya level study dia untuk dia hurai. Itu yang patut dipersoalkan. So Luqman sekarang jual ubat COVID dulu kini selama yang khalal. Orang yang tak belajar ni khalal je, yang tak terima fakta Dia duk kata saya duk kencing lah. Ingat aku ni bodoh sangat. Aku belajar sains
komputer kot. Aku tahulah dia tipu. Kan? Dia suruh kita baca fakta. Aku tahulah dia tipu. Saya buat traffic and crime monitoring system. Tuan dia nak kencing apa? Saya buat traffic and crime monitoring system. Saya dianugerahkan CJ oleh Ketua Polis Negara, tuan. Kan? Ketua Polis Negara. Kan? Bukannya saya bukannya ayam. Kan? Kan? Bukannya bewak gabuk kan nak kencing aku. Kan? Bewak gabuk boleh lah nak kencing kan. Ambil tanya dah, nampak ni. Tu nampak ni. CJ perhargaan tau. Kan? Kan? Aduh. Kan? Hang belajar kan? Hujah hang dengan dia lebih berfakta. Cakap mampu saya 3.67 suruh dia pergi belajar sains komputer lah. Suruh dia dapat result macam tu. Lepas tu suruh dia main hujah kat saya. Dia hujah apa yang fakta dia hujah tentang Azmin? Apa fakta? Cuba dia cerita. Dia abang kata dia pergi Amsterdam. Tu bukan fakta. Kita nak tengok laporan. Kalau betul tunjuk laporan. Sebab apa tak berani tunjuk laporan? Kalau dia tunjuk laporan, orang akan gelak ke dia. Sebab apa? Dia gunakan PowerPoint. Kita nak tahu laporan dia tu, siapa yang iktiraf. Siapa yang pertama kita nak tengok laporan dia ni, siapa iktiraf. Yang kedua, apakah laporan yang dibuat? Laporan tu bentuk macam mana? Salah ke? Kita nak tahu benda tu. Kalau betul hampa ni penyokong Lok Madam, hampa pergi desak dia suruh letak kat Facebook. Benda ni tak salah. Kalau dia bagi tahu sekiranya dia mendedahkan laporan ni, dia boleh kena saman ke apa, pembohong. Sebab laporan tu adalah education punya. Dia boleh dedah kan, yang mengatakan laporan ni dia dah dapat daripada negara luar dan orang ni yang mengatakan ini adalah Azmin. Dan orang yang bertanggungjawab atas laporan tu adalah orang yang mengeluarkan laporan. Bukan Lok Madam. Lok Madam tidak akan dikenakan sebarang tindakan ataupun apa-apa. Sebab apa? Dia dah hire orang tu yang bagi tahu ini Azmin. Saya minta dia dedahkan laporan tu. Kenapa dia sampai hari ni dia tak boleh nak dedahkan? Kalau betul dia betul tuan-tuan, dia boleh dedah. Kita bukan nak dengar dia cakap. Kita nak dengar dia dedah. Dan hari ni pun bukan dia bercakap tentang Azmin. Sebab apa? Bila dia kena prak dengan Bukit Aman dah bagi tahu kat dia dah. Apa yang dia sebut ni membohong semua. So minta dia hentikan apa yang dia duk bohong ni. Sebab tu yang dia stop tentang Azmin ni. Sebab tu yang dia stop cakap tentang Azmin. Sebab tu saya kata kalau betul, hang dedahkan dulu. Bila hang dedahkan baru orang tahu kata hang ni bohong besar. Gambar dia tu, gambar saya pun boleh buat lah. Saya boleh buat edit muka dia jadi gay. Saya ada kepakaran tu. Bukan saya tak ada kepakaran. Saya boleh buat gambar Najib jadi angkasawan dulu. Ingat? Gambar Najib jadi angkasawan lah apa. Macam-macam saya buat dulu. Benda-benda ni bukan susah kita nak buat. Senang. Sebab tu saya kata, saya tahu nak buat macam mana. Dan saya tahu dia bohong. Saya tahu dia bohong. Saya hantar berapa? Sejam 44. Kita kenakan 2 jam. Janganlah kita ikut sekali buat fitnah. Ya betul ya. Sekejap je tunjuk CJ macam CJ pertandingan pancing ya. Itu hang punya CJ pertandingan pancing lah. Kita bukan nak tunjuk apa nama ni kan. Tapi kalau hang nak test boleh lah. Hang tanyalah kalau hang tahu sangat tentang sains komputer. Hang tanyalah. Apa-apa persoalan orang boleh jawab ke tak. Lah ni hang tak payah banyak lah. Lokman nak cerita tentang sains komputer. Hang suruh dia hurai satu benda yang simple. Apa makna komputer? Hang pergi tanya dia. Hang pergi tanya dia tu je. Hang pergi tanya dia tu. Hatut terangkan what is komputer. Itu je. Hang suruh dia terang tu. Ataupun hang nak tahu Lokman ni dia tahu ni. Senang je. Hang pergi jumpa Lokman, hang cakap ke dia apa dah? Hello world. Hang suruh dia cerita tentang hello world. Kalau dia cerita, kalau dia cakap tentang facial recognition apa semua, dia mesti tahu hello world dulu. Sebab benda pertama dia akan belajar adalah hello world. Hampir tanya dia, Datuk, hello world apa dia? Hello world. Hampir tanya dia, apa dia hello world? Sebab basic dia akan belajar benda tu dulu. Hello world. Lepas dia belajar hello world, baru dia expose tentang benda-benda lain lah. Hampir tanya dia, Datuk, Datuk cerita tentang hello world sikit. Boleh tak? Dia mesti tak tahu memang. Orang dalam bidang ni dia mesti tahu. Benda pertama, ini adalah orang kata history lah. Benda pertama yang dia akan buat dan dia rasa impress adalah hello world. Siapa belajar sains komputer, benda pertama yang dia akan buat dan dia kata, wow, cantik benda yang dia buat dan dia rasa macam teruja dan sebagainya adalah hello world. Benda pertama, dia masuk kelas je.
Dia masuk kelas je, benda pertama yang dia rasa macam excited yang dia nak buat adalah Hello World. Ambil tanya dia. Dia tahu tak apa dah Hello World? Kalau dia tahu memang dia betul-betul yang asal kan. Jangan tanya perlembagaan apa perlembagaan asal komputer. Depa kata CJ apa ni? CJ ni tak ada lah CJ hancing. Maknanya sembang kari ada tak sembang tak sembang kari Fib tanya depa subjek meto hang kan excited buat benda tu. Hang kan excited tu. Syok buat ada juga pengikut orang bodoh macam ni ambil tanya dia Hello World, dia tahu tak Hello World Sat. Saya tak bangga. Saya tak bangga tapi kita tahulah tentang kedudukan benda tu. Jadi sebab tu saya kata dia bohong Dan saya tak suka orang yang bohong tunjuk dengan foto combo sekali Alani Farid saya tahu super komputer Quadro pun mencirit nak render ni kena buat komputer farm baru laju. Itu pun jadi khaldan MT Bagus Fik, tunjuk bukti terbaik Fik, bukan sembang je. Bagus Fik, kawan nak guna sokong janganlah kita ikut lokban sembang bina dulu bekas anggota bekas anggota dah tuan-tuan, kalau ada bukti wajib kita terima. Dan saya pernah buat live, saya tanya dengan ustaz. Saya tanya kepada ustaz kedudukan kes Azmin. Orang dalam ni jadi saksi. Saya tanya kepada Ustaz Tirmizi. Dia kata ada dua keadaan yang kita boleh hukum dia. Yang pertama apa benda? Yang pertama dia mengaku bahawa dia telah melakukan hubungan. Bila dia mengaku dan dia mengisytihad diri dia memang betul-betul macam tu, wajib orang Islam kena tolak dia. Wajiblah dia kena hudud. Hudud sebab dia ada pengakuan dia. Kata Islam saya ustaz cakap itu. Dan bagi orang macam kita pula, sebagai contoh diri saya. Macam saya buat laporan polis. Saya bercakap ni atas fakta, saya buat laporan. Dan mereka tak boleh nak kata apa kat saya sebab saya buat laporan. Dan macam mana pegangan saya? Pegangan saya adalah bila pihak PDRM bagi tahu. Bila pihak PDRM bagi tahu bahawa itu bukan dia. Jadi bila pihak PDRM bagi tahu mengatakan itu bukan dia, maka dekat situ saya terima apa yang Ketua Polis Negara kata. Saya pegang dekat situ. Saya punya itikad saya pegang situ lah sebab apa? Dia pihak yang lebih mengetahui. Maknanya dia pihak yang tahu sebab dia yang melakukan siasatan. Dia yang melakukan pemeriksaan. Maknanya dia pihak apa? Dia panggil apa? Orang yang ada kena-mengena lah. Dia yang pihak yang bertanggungjawab. So, apa yang kita pegang adalah kepada dia. Dan sekiranya dia bohong, dialah yang tanggung dosa. Itu pegangan kita. Tapi yang mereka ni, duk suruh kita terima pegangan mereka. Duk suruh kita terima pegangan mereka, maknanya, walaupun orang yang menceritakan bahawa betul Azmin buat tu, orang tu yang pertama dia bukan ahli. Luqman Adam bukan orang. Bukan orang yang bukan anggota polis. Luqman Adam bukan ketua polis negara. Dan bukan Luqman Adam bukan orang bukan ada kepakaran dan sebagainya. Dan sekiranya dia benar, dia boleh bawa kes ni ke mahkamah.
Bukan dia tidak boleh. Buat ni tuan-tuan. Walaupun report polis NFA, walaupun report polis apa saja pun, dia boleh minta untuk bawa kes ke mahkamah. Kenapa dia tak buat cabang dekat mahkamah dan sebagainya? Itu pertamanya. Kan? Jadi orang yang dekat sini, mereka nak kita terima Lokman Adam. Tak boleh. Kan? Kita mesti nak selamat. Nak selamat apa benda? Nak selamat adalah yang pertama. Yang pertama, Azmin, dia belum mengaku. So, bila dia tak mengaku, kita nak hukum dia, tak boleh. Saksi ada? 4 orang. Ada tak? Saksi tidak ada. Kan? Tidak ada 4 orang saksi. So, macam mana kita nak hukum dia? Tak boleh hukum juga. Kan? So, apa benda lagi? Kan? Apa benda lagi? Pihak yang berwajib. Pihak yang menyiasat. Pihak yang menyiasat ni adalah pihak yang bertanggungjawab. Dia bagi tahu tu bukan Azmin. So, apa kita nak pegang? Apa kita nak pegang? Apa yang, dosa kita ke apa ke? Kalau kata orang kata apa, anggota polis bohong apakah, itu dia yang tanggung dosa kita. Itu dia yang tanggung. Dan sekiranya mereka ni fitnah, mereka lah kena. So, macam kita ni, tuan-tuan ambil yang selamat. Yang mana yang selamat? Yang mana yang selamat adalah letak pada, pihak yang berwajib. Bukan Lokman Adam. Sebab tu saya kata, apa-apa pun, saya bukan nak kata saya benar dan benar. Bukan. Saya bukan nak kata, bukan saya nak kata saya ni bagus ke apa dah. Saya nak cerita kat sini adalah orang kita kena letakkan kepada orang yang bertanggungjawab. Orang yang ahli dah. So macam Lokman, dia dah buat penerangan tentang vaksin apa semua. Dia bukan ahli. Dia bukan medical doctor. Dia bukan medical doctor. Dia bukan nurse kah. Dia bukan ada belajar pun. So macam mana dia boleh buat penerangan tentang bioscience dan sebagainya. Ini yang pelik dan orang terima. Ini yang saya nak cuci orang Malaysia ni. Otak orang Malaysia ni kena cuci. You tak boleh belajar dekat dalam Google ataupun dekat dalam blog in 1 hour dan you boleh jadi expert. No way. Dia ada proses how you can be the expert di dalam bidang biologi, dalam bidang medical dan sebagainya. It take time. You perlukan masa, years. You kena belajar, you kena masuk kelas 7 years, 8 years nak dapat medical grade. You nak jadi medical doctor, you kena lalui proses 8 tahun, 9 tahun dan sebagainya. You barulah you boleh buat penerangan. Tu pun you keluar, you akan jadi in-house in-house doktor ke apa, praktikal lah lebih kurang macam tu. You akan jadi praktikal dulu. You nak jadi praktikal, you kena melalui, you jumpa dengan patient, you bedah orang tu, you bedah ni, barulah you boleh jadi expert. Orang yang belajar kat dalam Google, yang baca blog, macam mana dia boleh jadi expert? Dia bukan pernah bedah orang. Dia bukan pernah bedah organ manusia. Dia bukan pernah tengok tentang molekul biologi yang lain. Dia tak pernah. Macam mana dia boleh jadi expert? Yang jadi masalah kat Malaysia sekarang ni, yang kita pelik, orang tu bukan dalam bidang tu. Dia tak ada dalam bidang tu. Dia bukan field of study tu. Dan dia orang panggil dia expert dalam bidang tu. Tak boleh. Bukan senang tuan-tuan nak jadi expert. Tak boleh. Nak jadi medical doctor, nak jadi medical doctor, yang pertama dia kena dapat full A kat dalam SPM. Dia kena dapat full A. Lepas dia dapat full A SPM, dia masuk matrik. Dia masuk houseman lah. Ya, houseman. Dia masuk matrik, dia kena dapat 4.0, 4 plus. Dia dapat 4 flat, baru dia boleh jadi medical doctor. Baru dia akan pergi dekat Mesir ke, baru dia akan pergi dekat Indonesia ke, dekat Jakarta ke, dekat India ke, mana tempat lah yang dia dekat Rusia ke mana ke, dia barulah dia boleh pergi belajar. Bila dia pergi belajar sana, dia ambil masa dalam 7 tahun, 8 tahun. Bila dia balik, dia pergi jadi houseman dulu. Dia jadi houseman, lepas tu dia bedah orang sana. Dia macam-macam lah kan. Dia buat kerja, dia macam-macam kerja lah yang dia buat. Dia akan jadi pemerhati, pakai view lepas segala minit. Barulah dia boleh jadi expert. Berbelah tahun. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Astro Awani, profesor yang expert dalam bidang vaksin, apa yang dia cakap? Dia kata, I study from 1918 until 2021. I tak boleh jadi expert. Dan I pelik macam mana kat dalam Facebook, orang yang belajar dekat dalam Google, yang belajar dekat blog in 1 hour, dan dia claim dia adalah expert in vaksinasi. Vaksinasi. Boleh macam tu. Dan orang pun tengok ada 5,000. Oh betul Datuk, hidup Datuk. Dan orang pun, dia pergi beli produk dia. Tak boleh. Tak boleh beli produk dia. Atas sebab apa? Dia ni siapa dia? Dia siapa dia? Ni yang peliknya satu. Macam ada pakcik ni yang bagi tahu tentang hukum. Ya, foundation 2 tahun betul. Okey, sebagai contoh, pakcik ni yang bagi tahu hukum.
Nak belajar tentang agama. Kita kena tanya ustaz yang bertauliah. Bukan duk main tanya saya bukan boleh jawab. Macam Ustaz Mizi, dia bertauliah dalam bidang tu. Kita pergi tanya dia. Baru dia boleh bagi penjelasan. Bukan kita boleh duk pergi dengar Luqman Adam duk ceramah pasal agama. Tak boleh. Tak boleh. Okeylah tuan-tuan, setakat ni saja tuan-tuan. Tolong pegang pisau kat doktor dulu. Ya, betul. Kan? Doktor tuan-tuan, dia tengok Luqman, dia gelak mati. Kan? Saya tahulah saya punya sepupu doktor, 2 orang. Sepupu saya, adik saya pun nurse. Adik saya pun dia nurse tuan-tuan. Dia masuk study, apa benda dia buat? Dia pergi jaga kencing berak apa semua dulu. Dia melalui benda tu dulu. Dia nak jadi expert dalam bidang yang dia kerja tu. Dia melalui benda ni semua dulu. Baru dia tahu, okey, ubat ni jenis apa, ubat ni nak cucuk vaksin. Ni tuan-tuan, jarum nak cucuk tu. Orang hak kerja 20 tahun, 18 tahun, Luqman lagi tahu. Dia pernah cucuk siapa? Dia cerita. Dia ada buat live tentang jarum. Dia kata apa? Dia kata Tansim Mudiasim bukan vaksin pun. Dia kata sat apa penutup merah, sat penutup biru. Ini semua tipu sat jarum sak. Saya nak tanya ni tuan-tuan. Orang yang percaya cakap Luqman ni, hampir tanya Luqman, dia pernah mencucuk siapa dia? Dia pernah cucuk siapa yang dia tahu? Dia kalau dia nak tahu tentang benda tu, dia kena buat benda tu. Hang bagi kat dia sepatang jarum, hang suruh dia cucuk. Dia boleh cucuk. Dia tak boleh cucuk. Dia pegang jarum pun menggeletar tangan. Dia nak cucuk orang pun dia tak erti. Lepas tu orang tu percaya cakap dia betul, Datuk, betul. Saya pun jadi penin. Okey tuan-tuan, setakat ni saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.